Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Haikal Fazil. Dalam siri video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada anda sebuah video editing software yang boleh anda cuba install dalam PC ataupun laptop anda dan seterusnya menggunakan software ini untuk projek video anda. Saya akan memfokuskan kepada dua perkara. Yang pertama, spesifikasi PC ataupun laptop untuk install software ini, dan yang kedua, saya akan cuba terangkan untuk anda faham tentang layout software ini. Software ini dinamakan sebagai shortcut dan jangan risau, software ini percuma. Baik, ini rupa bentuk layout bila kita buka software ni. Mungkin ada yang terfikir ataupun dah rasa, apa benda ni? Ataupun tak faham layout dia. Tak apa, saya akan cuba terangkan. Sebelum tu, anda boleh buat satu folder baru dalam komputer anda, namakan sebagai cubaan. Dalam tu buat lagi satu subfolder dengan label project. Apabila kita buka software editing untuk pertama kali, saya nasihatkan jangan gelabah, pastikan cari tiga benda ni dulu. Yang pertama, dekat mana almari ataupun peti ais, okey, tempat simpan barang. Yang kedua, cari kat mana tempat masak ataupun dalam bahasa software editing kita panggil timeline. Yang ketiga, cari dekat mana tempat nak tengok visual tu, visual yang kita masak tu, ataupun dalam software ni kita panggil sebagai monitor. Okey, untuk shortcut ini, ini adalah kawasan almari ataupun peti ais, tempat kita letak barang. Anda boleh masukkan barang-barang yang anda dah beli untuk masak tu kat kawasan ni. Maksudnya barang-barang yang anda cari semasa fasa produksi, yang shoot, yang record, voice ke, yang record audio ataupun gambar yang cari kat internet dan macam-macam lagi, muzik mungkin. Okey, letak dekat sini. Dan kita boleh tengok dekat sini dalam almari tu ada laci-laci yang lain yang ada barang-barang yang kita boleh guna untuk masak. Okey, tapi yang tu kita abaikan dulu sebab yang tu saya akan cover dalam video yang lain. Video ni layout saja. Seterusnya, bahagian ini pula adalah kawasan timeline. Okey, dekat sinilah kita potong, cincang, masak, adun untuk masak makanan kita ni. Timeline ini pun ada senarai-senarai tools yang akan kita gunakan kalau kita dah mula bekerja dalam proses suntingan ni. Kita akan pergi satu-satu nanti apa fungsi semua tools ni, tapi bukan dalam video ni. Video ni masih bincang pasal layout sahaja. Okey, kawasan ni pula sebenarnya adalah kawasan monitor yang biasanya akan tunjuk apa yang ada dalam kawasan almari ataupun kat timeline. Tapi sekarang ni dia tunjuk benda lain dulu. Ini adalah window untuk kita buat projek baru atau kita cari projek yang kita dah buat sebelum ni. Sekarang ni kita baru nak mulakan projek. Jadi kita pilih dulu projek folder yang kita dah buat tadi tu. Projek name pula kita namakan, untuk kes ni kita buat sebagai cuba-cuba. Okey, bila dah set semua ni, kita pun boleh tekan start. Maka keluar satu lagi kawasan yang dinamakan sebagai monitor. Okey, fungsi monitor ni adalah untuk memaparkan barang-barang dalam almari kita. Dan fungsi kedua dia untuk tunjuk apa yang jadi dekat timeline kita. Kalau anda tekan button source ni, monitor akan jadi monitor untuk preview barang dalam almari. Dan kalau anda tekan button project ni pula, monitor akan tunjukkan apa yang berlaku dekat timeline. Okey, seterusnya, kalau kita perhatikan kawasan kanan sekali ni, okey, ini adalah audio meter. Meter ni pun pada saya sangat penting. Jadi dengan adanya audio meter ni, kita boleh jaga dan kawal audio sepanjang video kita. Okey, ada satu lagi layout yang mungkin anda perasan saya tak jelaskan lagi. Kalau kita tengok atas sekali ni. Okey, yang ni ada open file, open other dan macam-macam lagi ni. Benda ni sebenarnya adalah shortcut yang kita boleh cari juga benda ni dekat menu. Cuma hujung sekali ni yang ada logging, editing, FX ni. Okey, ini sebenarnya adalah software ni punya automatic setup layout untuk kita. Contohnya, sekarang ni kita perhati kita punya susun atur almari, timeline, monitor kita macam ni sekarang. Tapi kalau kita tekan contohnya logging, software ni akan rearrange layout tu jadi macam lain pula. Yang mungkin pada dia mungkin memudahkan pengguna nak buat kerja-kerja logging. Kalau tekan editing, dia akan tukar layout yang pada dia mungkin memudahkan kita nak buat kerja editing. Okey, pada saya benda ni tak ada pun tak apa. Dia mungkin cuma nak tiru gaya Adobe Premiere yang terbaru lah. Feature ni ada dalam Adobe Premiere.
Saya tak guna pun. Banyak video dah buat, saya tak guna pun benda ni. Jadi pada saya, kawasan atas ni boleh diabaikan. Dan kalau nak tutup pun boleh. Kalau saya memang saya tutup. Buat sabut perut dan tengok ni. Seterusnya, kita tengok pula spesifikasi minimum untuk kita install software ni dalam PC ataupun laptop. Yang pertama untuk OS operating system. Shortcut ni compatible dengan Windows 7 sehinggalah Windows 10. Tapi ingat guna yang 64-bit punya ya. Untuk Apple, shortcut ni compatible dengan macOS Yosemite 10.10 sampailah macOS Catalina 10.15 yang terbaru. Dan untuk Linux, compatible-nya shortcut ni dengan yang ada 64-bit yang sekurang-kurangnya GLIBC 2.27. Untuk CPU pula, shortcut ni guna Intel 64 ataupun AMD 64 yang sekurang-kurangnya ada satu core 2GB untuk anda buat video standard definition, okay, SD. Tapi kalau anda ada video high definition HD dan nak hasilkan high definition juga, CPU anda perlukan 4 core. Dan kalau anda ada video 2K sehingga 4K dan anda nak hasilkan format yang sama, anda perlukan 8 core CPU. Seterusnya untuk graphic card. Graphic card kalau nak guna untuk shortcut ni, anda perlu ada yang ada OpenGL version 2 atau yang ada DirectX 9 ataupun version 11. Untuk RAM pula, sekurang-kurangnya anda kena ada 4GB RAM kalau video yang anda nak hasilkan ataupun video yang anda nak edit adalah berformat standard definition. Tapi kalau anda nak buat high definition, anda perlukan sekurang-kurangnya 8GB RAM. Dan kalau anda ada video 2K sehingga 4K dan anda nak hasilkan juga 2K sehingga 4K, anda kena ada 16GB RAM. Katakanlah anda punya RAM tu rendah daripada 4GB, jangan risau, masih boleh guna, tapi kita kena setting sikit dalam software tu. Dan untuk hard disk pula, macam biasa, lagi besar, lagi laju, lagi bagus. Kelemahan layout software ni yang utama pada saya adalah dia tak nampak garis sempadan layout. Pengguna macam kita ni macam tak boleh nak tahu peta almari ni sampai mana, peta timeline ni sampai mana, monitor ni sampai mana. Sebab size layout ni semua kita boleh adjust. Kita boleh ubah-ubah dia punya kecil besar dia. Cuma renyah kita nak cari garis layout tu susah. Pada saya itu saja kekurangan daripada sudut layout software. Kelebihan software ni pula saya nampak bukan daripada sudut layout lah. Tapi kelebihan dia dari sudut output video yang software ni boleh buat. Okey, macam ni tengok Ini merupakan format-format video yang boleh dihasilkan daripada software ni. Agak mengagumkan sebab software ni free, cuma. Biasanya software editing percuma tak banyak pilihan format output video. Baik, itu sahaja untuk kali ini. Harap anda dapat faham layout software, shortcut ni. Mungkin ada dah yang boleh cuba-cuba untuk buka, explore software ni. Untuk video akan datang, insya-Allah saya akan explore jenis-jenis file yang kita boleh masukkan dalam software ni untuk kita sunting. Dan juga kita akan main-mainlah dengan tools yang ada dalam software ni. Kita tengok berapa hampirkah shortcut ni dengan Adobe Premiere Pro. Sehingga berjumpa lagi, saya Haikal Fazil. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.